Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengalu-alukan kebersamaan Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Jalil, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Tuan-tuan Timbalan Pengarah Pendidikan, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua Penolong Pengarah dan hadirin sekalian dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Majlis hari ini dimulakan dengan lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor, lagu Bestari Gemilang. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Jenjaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di pelantar YouTube Kita Bersua. Yang berusaha, Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Jalil, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
Yang berbahagia Datin Nur Faridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji Abu Mansur bin Satri, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Encik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Mat Zahir, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan, selaku pengerusi pengelola Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi bulan Jun 2021. Yang berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Penolong-Penolong Pengarah, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Selangor, anggota kumpulan pelaksana, dan seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Untuk makluman hadirin sekalian, Majlis Perhimpunan Bulanan kali ini dikelolakan oleh Sektor Pengurusan dan Kerjasama Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Seterusnya, majlis menjemput Encik Muhammad Fauzi bin Mat Zahir, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan, bagi memimpin ikrar perkhidmatan awam. Majlis mempersilakan. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami akan berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, berpegang teguh kepada ajaran agama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita negara berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fauzi bin Mat Zahir atas pimpinan ikrar itu tadi. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis pada pagi ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Encik Muhammad Irwan bin Abdullah bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Karim, ya sesungguhnya kami menandatangan pada pagi ini di Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Justru itu, Ya Allah,
Berkatikanlah perhimpunan ini. Berkatikanlah jua usaha-usaha kami. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan penguiran bagi menghadapi era teknologi dan globalisasi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, jutusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan dan pendidikan di alam pesada ini. Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami, Ya Allah, dari kalangan hamba-hambamu yang bersyukur dan taat melaksanakan perintahmu. Jauhikanlah kami, Ya Allah, dari melanggar perintahmu. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kejekasan minda, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Irwan bin Abdullah atas bacaan sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati dan dilimpahi rahmat hendaknya. Awan bersua, citra berkisah, ukiran sukma, kilauan kelisa. Nyanyian dan doa selesai sudah. Montaj sektor pengurusan menyusul pula. Oleh itu, marilah sama-sama kita saksikan video selayang pandang yang telah disediakan oleh sektor pengurusan. Majlis merangkamkan ucapan terima kasih atas persembahan montaj sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Untuk itu, dengan rasa hormat dan takzimnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Jalil bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu syarafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam JPN Selangor terbilang. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengerusi majlis, timbalan-timbalan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Encik Muhammad Fauzi bin Mat Zahir selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan yang merupakan pengurusi urusia jawatankuasa Majlis Perhimpunan kita bagi bulan Jun pada kali ini. Barisan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah selaku Ketua Sektor di Jabatan Pendidikan Selangor, rakan-rakan pegawai pendidikan daerah daripada seluruh pejabat pendidikan daerah negeri Selangor, ketua-ketua penolong pengarah, anggota kaki tangan pelaksana, tuan-tuan dan perempuan warga Jabatan Pendidikan Selangor yang saya hormati dan kasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Jun tahun 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pandemik COVID-19 yang kita sedang hadapi dan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat menghalang pertemuan kita secara bersemuka, tetapi teknologi memungkinkan kita untuk bertemu secara dalam talian ataupun secara maya dalam perhimpunan bulanan pada pagi ini. Semoga kita sentiasa berada dalam perlindungan dan keberkatan serta rahmatnya dan terpelihara daripada segala musibah atau keburukan akibat pandemik ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang saudara dan saudari sedia maklum, jabatan ini kini diterajui oleh Puan Hajah Anisma binti M. Noh yang telah dilantik sebagai pengarah pendidikan negeri Selangor pada pertengahan bulan Mei yang lalu bagi menggantikan Tuan Haji Izmi bin Haji Ismail. Dan untuk makluman juga, pengarah kini sedang menjalani kursus JUSA di Institut Tarbiyah Awam Negara ataupun Intan selama sebulan sejak daripada 18 Jun yang lalu, dan dijangka akan tamat kursus beliau pada 16 Julai pada minggu depan insya-Allah. Jadi kita sama-sama doakanlah yang bahagia puan pengarah kita dapat menghabiskan ataupun menjalani kursus tersebut dengan jayanya dan lulus dengan cemerlangnya insya-Allah. Justru pada kali ini beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita. Apapun kita sama-samalah meneruskan agenda kita pada pagi ini, dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas penyertaan dan kehadiran semua warga pendidikan negeri Selangor ke majlis perhimpunan ini yang diadakan melalui aplikasi YouTube. Penyertaan dan kehadiran tuan-tuan dan puan semua dalam perhimpunan bulanan sebenarnya adalah amat penting agar kita semua berkongsi aspirasi, berkongsi hasrat yang sama dalam pelaksanaan agenda memastikan wawasan pendidikan yang telah diamanahkan pada kita semua di jabatan ini. Kesyukuran juga sama-sama kita panjatkan kerana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga kita masih diberikan kekuatan fizikal dan mental, kesihatan yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai peneraju dan pelaksana agenda pendidikan serta wawasan negara. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin merakamkan terima kasih penghargaan kepada urusia Majlis Perhimpunan pada kali ini, iaitu sektor pengurusan dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi memastikan kita dapat melaksanakan perhimpunan kita pada pagi ini. Izinkan saya untuk berkongsikan makluman dan juga mungkin tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan kepada tuan-tuan dan puan dalam perhimpunan kita. Yang pertamanya, bagi memastikan penyampaian perkhidmatan ataupun delivery sistem kita tidak terjejas dalam norma baharu yang sedang kita amalkan. Berikutan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP sejak pertengahan bulan Mei yang lalu, dan yang paling terkini Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan EMCO ataupun PKPD yang bermula pada 3 Julai 2021, pengoperasian di pejabat kerajaan telah dihadkan kepada maksimumnya 20% kehadiran dengan masa perkhidmatan maksimum 4 jam setiap hari, melibatkan hanya perkhidmatan yang perlu sahaja. Kaunter-kaunter
secara bersemuka juga tidak lagi dibenarkan beroperasi. Walaupun masa perkhidmatan di pejabat telah dihadkan, saya berharap keadaan ini tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan dan kita semua. Saya faham bahawa masa yang agak minimum di pejabat akan memberikan kekangan, sedikit tekanan dan cabaran dalam kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Namun, ia tidak seharusnya dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dengan cemerlang. Tuan-tuan dan puan sekalian, penularan wabak COVID-19 ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada pelaksanaan agenda dan dasar pendidikan negara amnya dan di negeri Selangor khususnya. Namun, agenda dan dasar pendidikan negara harus terus direncana dan dilaksana sebaiknya. Semua telah sedia maklum bahawa sesi persekolahan secara bersemuka terpaksa dihentikan. Semua sekolah-sekolah ditutup sejak bulan April yang lalu bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita. Kini, pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR mula mendapat reaksi positif dalam kalangan sebahagian besar para pendidik dan mereka juga telah mula menggunakan pelbagai cara yang kreatif dan inovatif bagi memastikan pengajaran yang lebih berkesan. Perkongsian ilmu dan pemantauan berterusan adalah penting agar kaedah pengajaran lebih berkesan dapat diwujudkan dan dilaksanakan, seterusnya memberikan impak yang positif terhadap pembelajaran anak-anak didik kita di sekolah di Selangor khususnya. Kita perlu terus komited memberikan yang terbaik supaya penyampaian perkhidmatan pendidikan tidak terjejas dalam norma baru. Seterusnya, izinkan saya berkongsikan pula tentang pencapaian peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2020. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 telah diumumkan pada 11 Jun 2021 yang lalu. Seperti mana yang kita sedia maklum, penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac tahun lepas 2020 telah menyebabkan tarikh peperiksaan SPM 2020 ditunda sebanyak 3 kali. Secara keseluruhannya, seramai 72,493 calon telah menduduki peperiksaan di negeri Selangor di 483 pusat peperiksaan, iaitu penurunan berbanding dengan 73,425 calon pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 64,109 orang calon ataupun 88.43% adalah terdiri daripada calon sekolah kerajaan, manakala bakinya adalah calon daripada sekolah swasta dan juga calon persediaan. Pengumuman keputusan SPM 2020 memberikan tumpuan kepada pencapaian pelajar atau calon dalam setiap mata pelajaran tanpa membandingkan pencapaian antara sekolah, daerah dan juga negeri. Negeri Selangor telah mencatatkan sedikit penurunan dalam grade purata negeri atau GPN kepada 4.90 berbanding 4.86 bagi tahun 2019. Terdapat juga penurunan bilangan calon yang memperolehi bilangan semua A, iaitu daripada sebanyak 1,735 calon pada tahun 2019 kepada 1,663 orang calon pada tahun 2020, dan bilangan pelajar yang memperolehi grade A campur hingga C juga menunjukkan sedikit penurunan kepada 14,372 orang. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan bilangan pelajar atau calon yang layak mendapat sijil kepada 54,746 orang, iaitu sebanyak 85 ataupun 85.40%. Dengan pelajar yang lulus semua mata pelajaran juga didapati telah meningkat kepada sebanyak 37,718 atau 58.83%. Mengikut lokasi pula, pencapaian calon di luar bandar mencatatkan peningkatan yang lebih tinggi, alhamdulillah, kepada 5.06%,
manakala calon luar bandar mencatatkan peningkatan kepada 4.82%. Hal ini menyebabkan jurang pencapaian antara calon sekolah bandar dan luar bandar telah mengecil dirapatkan kepada 0.24 mata pada tahun 2020 berbanding 2019. Dan bagi pencapaian mengikut mata pelajaran pula, sebanyak 19 mata pelajaran mencatatkan kelulusan 100%. Tahniah diucapkan. 10 mata pelajaran mencatatkan peratus meningkat, 28 mencatatkan peratus menurun dan 19 mencatatkan peratus kekal pencapaiannya. 3 daripada 7 mata pelajaran teras telah menunjukkan peningkatan ketara berbanding tahun sebelumnya, iaitu mata pelajaran matematik, sejarah dan sains. Marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan para guru, para pendidik dan calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 yang kita sudah pun dimaklumkan bahawa akan diadakan pada tahun hadapan, pada bulan Februari dan juga Mac 2022. Seperti mana yang berlaku pada calon tahun 2020, tarikh peperiksaan itu dianjakkan dan semoga kita berdoalah semoga prestasi peperiksaan SPM bagi tahun 2022 mencatatkan keputusan SPM 2021 mencatatkan keputusan yang lebih cemerlang. Tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya juga untuk memberikan sedikit maklumat tentang apakah yang perlu kita laksanakan bagi menambah baik persekitaran kerja ke arah memastikan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Persekitaran kerja yang baik dan kondusif di jabatan merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Justru jabatan mengambil berat akan perkara ini dan pelbagai usaha telah dan akan sentiasa diambil bagi menambah baik persekitaran ruang pejabat agar lebih kondusif. Syukur Alhamdulillah, pada akhir tahun lepas kita telah berjaya membuat pengubahsuaian ruang pejabat di jabatan berikutan daripada pensusunan semula, penambahan pejawatan di bawah restructuring Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pengubahsuaian ini telah mewujudkan ruang bekerja yang lebih selesa dengan penambahan bilik dan ruang kerja bagi pejawatan yang baru serta penambahbaikan ruang di kaunter dan ruang penyimpanan fail dan juga store. Walaupun tertangguh disebabkan beberapa halangan, kerja-kerja pengubahsuaian itu akhirnya telah juga dapat diselesaikan menjelang penghujung tahun lepas. Beberapa kerja pengubahsuaian tambahan sedang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun ini, termasuklah pemasangan papan tanda utama, tanda nama bilik pegawai yang dijangka akan dibuat dalam jangka masa terdekat. Jadi selain daripada kerja-kerja pengubahsuaian ruangan pejabat, pemasangan sistem pendawaian elektrik baharu di blok utama juga telah berjaya kita laksanakan. Jika dahulu hampir setiap minggu, kalau kita masih ingat, terdapat gangguan bekalan elektrik di blok utama, dan kini semua penghuni blok utama ni, mereka terlibat itu telah dapat bekerja dengan lebih aman tanpa gangguan daripada terputusnya bekalan elektrik. Tuan-tuan dan puan sekalian, jabatan juga telah menambah baik perkhidmatan di kaunter utama dengan bertukar kepada penggunaan sistem nombor elektronik. Selain itu, pengisian maklum balas pelanggan secara dalam talian juga telah mula diperkenalkan. Ini bukan sahaja memudahkan urusan pelanggan di kaunter, tetapi juga membantu pihak pengurusan jabatan untuk memantau dan menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada semua pelanggan. Saya berharap sistem nombor elektronik ini dapat diperluaskan ke kaunter-kaunter di blok baru pada masa yang akan datang. Selain penambahbaikan sistem dan ruangan di pejabat, persekitaran yang bersih juga adalah penting dan memberi kesan kepada kualiti kerja. Salah satu faktor utama yang menjejaskan kebersihan kawasan sekitar pejabat adalah terdapatnya, kita kalau saya buat teguran ni, terdapatnya najis-najis haiwan seperti kucing yang berkeliaran di kawasan jabatan.
Dan tidak dinafikan ni sebenarnya haiwan kucing ni sebenarnya adalah haiwan yang jinak, comel, menjadi haiwan peliharaan. Saya percaya ramailah pegawai dan jabatan, kaki tangan jabatan ni ada memelihara kucing di rumah, dan memang sentiasa menjadi satu hobi kepada semua orang. Namun kalau di tempat bekerja, di jabatan ni, kehadiran haiwan peliharaan kucing ini ataupun kucing ini di kawasan pejabat adalah kurang sesuai sebenarnya. Justru pelbagai usaha telah dibuat bagi memastikan haiwan kucing ini tidak terus berkeliaran, berada dan membiak di dalam kawasan pejabat, sehingga menyebabkan suasana yang kurang menyenangkan kepada pegawai, kepada kita semua, dan juga yang penting, lebih pentingnya ialah kepada para pelanggan yang berurusan di pejabat ini, di jabatan ini. Jadi saya haraplah selepas ini sama-samalah kita memastikan tidak ada lagi berlakunya ataupun terdapatnya haiwan kucing yang berkeliaran. Pelbagai perancangan juga telah dirancang bagi memastikan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Antaranya ialah projek mengecat semula bangunan pejabat ini dan menambah baik lanskap dan persekitaran. Kalau saya masih tak silap kali terakhir bangunan pejabatan kita ni dikemas dengan cat, kemasan cat ini adalah pada tahun 2005 atau 2006. Dah lebih daripada 15-16 tahun yang lalu lah. Sebab itulah saya ingat sudah sampai masanya lah untuk kita memberikan warna yang baru, keceriaan semula kepada bangunan pejabat kita ni. Dan ini semua dalam perancangan, dan saya harap perancangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan hasrat untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif akan dapat dicapai. Seterusnya saya ingin membuat beberapa perkongsian berkaitan dengan usaha kita untuk menambah baik pengurusan kewangan di jabatan dan juga di pejabat pendidikan daerah seluruh negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu pengurusan kewangan kerajaan sentiasa menjadi perhatian pihak pengurusan tertinggi Perkhidmatan Awam dan juga pihak pengurusan tinggi di Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Justru penambaikan pengurusan kewangan jabatan merupakan salah satu agenda pengurusan tertinggi. Semua pegawai adalah bertanggungjawab untuk memastikan urusan kewangan dilaksanakan mengikut tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Salah satu daripada ketetapan atau tata cara kewangan dalam perkeliling perbandaraan adalah bil-bil dibayar dalam tempoh tidak melebihi 14 hari daripada tarikh dokumen diterima dengan lengkap dan sempurna. Namun, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan sasaran yang lebih ketat, iaitu bil-bil dibayar dalam tempoh kurang daripada 7 hari. Hal ini adalah penting supaya pembekal mempunyai aliran tunai yang lebih baik bagi membantu mereka untuk meneruskan urusan perniagaan. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua pihak di jabatan, PPD dan sekolah yang telah berjaya mendapat anugerah sijil cemerlang dan sijil penghargaan bagi tahun 2020 daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pengurusan kewangan ini. Untuk makluman, PPD Sepang bersama-sama dengan 15 buah sekolah yang lain telah berjaya mendapat sijil cemerlang bagi urusan pembayaran bil bagi tempoh kurang 7 hari, manakala Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sendiri, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Langat, Pejabat Pendidikan Sabak Bernam telah berjaya mendapat sijil penghargaan bagi urusan pembayaran bil kurang dari tempoh 14 hari. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua PPD yang telah berjaya, dan saya berharap prestasi perkhidmatan yang cemerlang ini akan dapat diteruskan. Dan juga kita berharap agar pengiktirafan ini akan memberikan inspirasi dan semangat kepada semua yang lain untuk terus meningkatkan prestasi dalam pengurusan kewangan. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Selain daripada memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut tata cara kewangan yang sedang berkat kuasa, adalah penting bagi memastikan peruntukan yang kita terima dibelanjakan secara optimum dan mencapai sasaran prestasi pembelanjaan. Untuk makluman warga jabatan, salah satu petunjuk prestasi utama jabatan adalah prestasi perbelanjaan mengurus di bawah 6 aktiviti utama. Bagi tahun 2020, jabatan telah mencapai prestasi perbelanjaan mengurus sebanyak 99.82%. Tahniah diucapkan berbanding peruntukan diterima, iaitu mencapai sasaran prestasi dalam lingkungan 100%. Pencapaian ini adalah hasil kerjasama dan sokongan semua pihak di jabatan, pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah. Justru saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua di atas pencapaian ini dan diharapkan agar prestasi ini akan dapat dikekalkan bagi tahun 2021. Seterusnya, perkara lain yang juga harus dititik beratkan dalam pengurusan kewangan adalah memastikan peruntukan yang diterima dibelanja sebaiknya mengikut keutamaan, prioriti dan memberi nilai atau pulangan wang, return of investment, yang lebih tinggi kepada pihak kerajaan, ROI. Di samping itu, kita juga hendaklah memastikan agar tidak berlaku pembaziran ataupun ketirisan wang kerajaan. Pengurusan kewangan yang baik bukan sahaja menaikkan imej Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, tetapi juga kementerian kita dan juga kerajaan secara amnya. Justru adalah penting agar tindakan proaktif diambil bagi menambah baik pengurusan kewangan. Semua pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam perkara ini hendaklah sentiasa merujuk pekeliling kewangan, arahan-arahan perbendaharaan yang berkat kuasa, membuang tabiat pengurusan kewangan yang salah yang mengakibatkan pembaziran dan ketirisan, serta membiasakan diri dengan pengurusan kewangan yang betul dan juga secara berhemat. Setiap tahun, jabatan menerima pelbagai teguran audit atas pelbagai kesilapan dalam pengurusan kewangan. Teguran ini hendaklah diteliti dan tindakan penambahbaikan sewajarnya hendaklah diambil bagi mengelakkan kesalahan yang sama berulang, dan seterusnya kita akan dapat membuat penambahbaikan pengurusan kewangan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, PPD serta sekolah-sekolah. Dan saya menyeru semua pihak agar lebih berhati-hati dengan sentiasa merujuk semua pekeliling kewangan yang berkaitan dan merujuk juga kepada mereka yang berkenaan sekiranya tidak pasti ataupun kurang jelas mengenai sesuatu arahan ataupun peraturan. Dan tuan-tuan puan sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya dalam perhimpunan bulanan pada bulan Jun pada kali ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah dapat bersama-sama meluangkan masa pada pagi ini untuk mengikuti perhimpunan bulanan yang sememangnya telah pun menjadi agenda bulanan kita. Tidak lupa kepada semua yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, saya ucapkan tahniah. Kepada yang kehilangan insan tersayang, ucapan salam takziah saya ucapkan. Kepada yang bakal meninggalkan jabatan, bertugas di tempat baru, saya ucapkan selamat berjaya. Yang bertugas masuk ke jabatan, selamat datang ke Jabatan Pendidikan Selangor. Tahniah juga kepada yang mendapat cahaya mata dalam bulan Jun. Seterusnya, saya juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada sektor pengurusan yang diketuai oleh Encik Mak Fauzi bin Mak Zahir yang merupakan urustia perhimpunan kita pada kali ini. Akhir kata, saya sangat-sangat mengharapkan sokongan dan komitmen daripada tuan-tuan dan puan seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pejabat-pejabat pendidikan daerah, semua sekolah di Negeri Selangor untuk bersama-sama bergerak seiring dan sekata dalam memastikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor terus terbilang. Juga marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua diberikan kesihatan yang baik, kekuatan mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran wabak pandemik COVID-19 serta kecerdasan akal bagi menggarap idea-idea yang bernas ke arah kegemilangan pendidikan di Negeri Selangor. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan dan amanat yang diberikan oleh Yang Berusaha Timbalan Pengarah sebentar tadi. Semoga amanat yang disampaikan menjadi pembakar semangat untuk kita sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Hadirin sekalian, seterusnya majlis ini berkongsi mengenai perkembangan terkini di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Berikut dipaparkan sedarai nama bagi pegawai dan kaki tangan JPN Selangor yang menyambut ulang tahun kelahiran bagi bulan Jun serta pegawai yang menyambut kelahiran cahaya mata. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayahanda karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Hadirin yang dikasihi sekalian, duka cita dimaklumkan bahawa dua kaki tangan JPN Selangor telah kehilangan ahli keluarga tercinta pada bulan Jun 2021. Jadi, marilah kita sama-sama mendoakan agar roh sentiasa dicucuri rahmat ilahi dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, untuk makluman, Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi bulan Julai 2021 akan dikelolakan oleh Sektor Integriti, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan serta Sektor Psikologi dan Kaunseling. Dengan ini, mewakili barisan urusserta perhimpunan kali ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Mat Zahir bagi menyerahkan folder urussetia perhimpunan kepada Encik Muhammad Nuri bin Husin sebagai wakil urussetia Majlis Perhimpunan Bulanan bulan Julai 2021.
Untuk makluman, hadirin yang dihormati sekalian, 10 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 20 Julai 2021, seluruh umat Islam akan menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha. Seterusnya, majlis ini berkongsi tazkirah ringkas berkaitan Hari Raya Aidiladha untuk manfaat kita bersama. Tak lama lagi, kita akan menyambut Aidul Adha yang mulia dan penuh dengan keberkatan. Aidul Adha ni tak dapat lagi daripada konsep pengorbanan. Pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu tidak semestinya menuntut kita supaya terkorban ataupun dikorbankan. Pengorbanan dia diperlukan kepada keikhlasan. Ikhlas dalam kita melakukan pengorbanan. Pengorbanan juga memerlukan kepada pemahaman kenapa kita perlu melakukan pengorbanan. Dalam konteks sekarang ni, kita dalam PKP fasa 1 dan insya-Allah nanti akan berganjak ataupun beranjak ke fasa 2. Kita kena faham dan kita kena tahu, inilah mungkin tahun-tahun yang memerlukan kepada kita apply maksud dan tujuan pengorbanan tu sendiri. Kalau pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, pengorbanannya dalam konteks dan bentuk berbeza. Ketika hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka ada kaedah pengorbanan dan kecintaan yang mereka zahirkan, konteks berbeza. Begitu juga kita. Tanya balik pada diri kita, apakah pengorbanan yang besar dalam hidup kita? Kita boleh mulakan dengan pengorbanan hijrah dalam diri kita, hijrah untuk keluarga kita, hijrah untuk masyarakat kita, hijrah daripada mazmumah kepada mahmudah, sifat yang tak baik kepada yang baik. Mudah-mudahan Aidul Adha pada tahun ini menjanjikan keberkatan, rahmat dan juga kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak sektor pengurusan, sebagai urustia majlis perhimpunan bulanan pada kali ini, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada sektor sumber teknologi dan pendidikan yang telah memberikan bantuan dalam melancarkan perhimpunan pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak kalau ganggu kita sekali lagi, kita repot dengan polis. Polis? Jangan ikut pada polis. Repotlah pada Tok Hadi. Cik Salma tak kerja hari ni? Kerja main-main. Malam ni kita berjumpa tak dia bawa pokok. Menyampak. Oi Ramling, cik kerja kau nak jual minyak. Minyak apa? Minyak urat.